Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita masuk ke bab 3 biologi tempat bab 3 pergerakan bahan merentasi membran plasma. Okey. Jom kita proceed terus. Kita masuk 3.1 struktur membran plasma. Okey. Kita dah baca. Okey. First kita kenali dulu gambar rajah. Gambar rajah biasanya akan ditanyalah dalam exam. Okey. Saya akan zoom, kita akan kaji. Okey. Okey. Bila soalan tu kata, kita ingat dua lapisan ini, yang ada dua bular ni, kita panggil dia dui lapisan fosfolipid. Kita ingat dui ni, kita ingat dua lah kan. Dua, maksudnya ada dua bular. Kalau satu kita panggil lapisan fosfolipid. Kalau satu ni je. Ni kita panggil dia lapisan fosfolipid. Okey, ni lah fosfolipid dia bawa keluar dah ni. Yang bulat kita katakan ni itu adalah kepala berkutub. Okey, yang ni kita panggil dia ekor lah. Ekor. Ya, bentuk macam kaki sengit ni kan. Ekor tidak berkutub yang memiliki sebagai hidrofobik. Tak apa, tak kisahkan. Okey. Soalan kebanyakan dia akan muncul gambar rajah ni. Yang ada lubang tengah ni dan dia bulat sahaja macam ni. Okey. Liang. Liang kita ingat macam ada lorong lah kan. Lorong. Maksudnya yang lorong terus ni kita panggil sebagai protein liang. Protein pembawa dia tidak ada liang tau. Okey. Jom kita proceed terus kepada struktur membran. Okey. Tadi gambar rajah tadi dinamakan model mozaik bendalih. Molekul protein terapung dalam dui lapisan fosfolipid. Kita ingat dui lapisan ni kita tengok ada dua bola. Sini satu bola, sini satu bola. Dan bila kita gabungkan dua-dua ini kita panggil dia sebagai dui lapisan. Okey, saya teruskan fosfolipid lah. Setiap molekul fosfolipid terdiri daripada bahagian kepala berkutub, yang kepala tadi, yang ini kepala, okey kepala, dan bahagian ekor tidak berkutub. Ekor tidak berkutub macam ni. Macam tu. Okey. Dia 3D lah tapi saya tak mau lukis macam tu. Okey. Itu struktur dia, simple je. Okey. Struktur membran plasma. Okey, membran plasma. Bahagian kepala molekul fosfolipid di lapisan luar. Kepala kat sini kan. Dia di luar. Okey, menghala ke arah bendalih di dalam sel sementara bahagian kepala fosfolipid lapisan dia menghala ke arah sitoplasma. Okey. Kepala ada dua, satu ke bawah, satu ke atas. Okey. Ni bawah. Ni bukan bawah, silap, bukan bawah tau. Ni dalam. Ni dalam. Okey, ni dalam. Okey. Yang kita tengok ni, yang saya lukis ni, ini yang saya lukis peta nanti saya padam balik. Okey, agak comot. Okey. Yang saya lukis ni, ini adalah membran plasma. Okey, saya padam. Kan kita pelajari dah hari tu. Warna ungu tak nampak Okey, sorry. Okey. Kita belajar hari tu membran plasma ni, contoh ni sel, ni membran plasma. Ini baru sitoplasma. Maksudnya, sini membran, saya buat sini, ini membran. Sini baru sitoplasma dia. Sitoplasma. Okey, nanti ada gambar rajah lagi. Okey. Bahagian molekul fosfolipid kedua-dua lapisan menghadap satu sama lain. Okey, kalau soalan tu suruh lukis, korang kena ingat ekor bertemu dengan ekor. Ekor ni akan menyambung. Bukan menyambung, ekor ni akan bertemu dengan ekor. Dia tadi istilah kepala, ekor luar, kepala bertemu dengan kepala. Pelik Bukan. Hanya kaki, ekor akan bertemu dengan ekor. Okey, kita terus yang seterusnya. Okey, struktur membran plasma lagi. Terdapat jenis molekul protein yang terbenam. Sama ada separa, separa ni atau sepenuhnya. Okey, separa ni maksudnya setengah saja yang terbenam dan satu lagi dia penuh terbenam. Molekul-molekul protein ini bersilarak, maksudnya dia bebas lah secara meluas di dui lapisan fosfolipid. Molekul protein yang membawa liang atau terusan disebut protein liang, manakala molekul protein yang berfungsi sebagai pembawa disebut sebagai protein pembawa. Ada dua istilah kat sini, ada protein liang dan protein pembawa. Okey, kita tengok protein liang manakala molekul protein yang mempunyai liang ataupun terusan. Okey, liang ni ada banyak lah kan, ada liang lahat. Liang kan macam lubang, ada lubang. Lubang lah kan, ada lubang. Liang lahat. Okey, manakala molekul protein yang berfungsi sebagai pembawa.
Disebut protein pembawa. Simple je, dekat belajar ni kita ada dua protein. Okey, protein, kita ada protein liang dan protein pembawa. Protein liang ni apa? Protein yang ada lubang. Protein pembawa ni apa? Protein yang membawa. Okey. Itulah simple dia. Okey, next. Okey, ni kita belajar. Kita lukis dulu. Okey. Saya lukis kat sini, ini adalah lapisan fosfolipid. Okay. Kalau kita kira satu ini adalah lapisan fosfolipid. Abang tulis pernah. Protein liang, dia ada lubang terus macam ni. Liang ni kita ingat lubang. Lubang. Allah. Sorry. Okey. Kita ingat liang ni lubang. Lubang yang lurus saja. Ni. Okey. Manakala ni protein pembawa. Protein pembawa ni dia ada dia boleh buka tutup tau. Protein pembawa ni boleh buka dan tutup. Okey. Next kita tengok. Okey. Sesetengah protein dan lipid mengandungi rantai karbohidrat. Rantai karbohidrat ni nanti kita belajar terlekat padanya dan disebut protein dan glikolipid. Lipid ni lemak. Okey, protein lah. Glikoprotein reseptor untuk hormon seperti insulin menstabilkan membran dengan membentuk ikatan hidrogen bersama air. Okey, sekianlah. Ini fakta. Okey. Okey. Terdapat molekul kolesterol di antara molekul fosfolipid. Kolesterol menjadikan dui lapisan kuat, lebih fleksibel dan kurang telap terhadap bahan larut seperti ion. Dui lapisan fosfolipid, protein dan kolesterol tidak statik, tetapi membentuk satu struktur yang dinamik dan fleksibel. Fleksibel maksudnya dia bergerak. Dia katakan kat sini dia tak statik, maksudnya dia tak tetap. Maksudnya dia boleh bergerak. Istilah macam itulah. Dia tak tetap, dia boleh bergerak. Okey, ni bergerak. Sifat ini menyebabkan membran plasma mempunyai sifat bendali dan menjadikan membran plasma lebih fleksibel. Okey. Kita tengok ketelapan. Sesuatu membran dikatakan telap terhadap sesuatu bahan sekiranya membran tersebut membenarkan bahan itu bergerak melintasinya secara bebas. Kalau telap, kita guna ada istilah telap memilih. Kan ada istilah telap memilih. Okey. Okey, first kita terangkan apakah itu telap. Telap pula, ya Allah. Sorry. Okey. Telap. Okey, first kita tengok telap. Telap ni benda nak masuk apa pun dia bebas masuk. Kalau telap memilih hanya benda tertentu saja, tertentu sahaja dia masuk. Sebaliknya membran yang dikatakan tidak telap sekiranya sesuatu bahan tidak berupaya merantasinya, membran plasma yang bersifat telap memilih. Telap memilih. Membran plasma telap memilih. Ni dikatakan hanya bahan tidak berupaya sahaja tidak boleh melintasinya. Okey. Membran telap memilih hanya membenarkan pergerakan bebas sesetengah bahan merentasinya dan menghalang atau menghadkan pergerakan bahan yang lain. Okey. Membran plasma mempunyai sifat telap memilih. Disebabkan struktur binaannya, lapisan fosfolipid dan protein menentukan ciri ketelapan membran terhadap bahan-bahan tertentu. Okey. Kita tengok 3.2 konsep. Okey, konsep pergerakan bahan. Inilah kita akan belajar. Okey, okey. Ciri bahan yang bergerak merentasi membran plasma. Yang pertama, bahan larut lipid ataupun lemak. Okey. Dan bahan yang tidak larut lipid atau lemak lah. Okey, yang pertama, molekul tak berkutub ni ada 4. Asid lemak, gliserol, vitamin larut lemak ataupun kita singkatannya ADN. Apa ingat adik? Dan sebatang steroid. Okey. Manakala bahan tak larut lipid, molekul kecil dan ion. Okey. Molekul kecil dan ion. Ion ni ada charge. Okey, belajar kimia. Molekul berkutub contohnya seperti air. Molekul berkutub ni macam H2O lah. H2O ni air. Molekul tidak berkutub contohnya oksigen, karbon dioksida. Dan ion seperti kalium plus, natrium plus, kalsium 2 plus, magnesium 2 plus.
besar ni maksudnya saiz dia besar tau. Kalau molekul kecil maksudnya saiz dia kecil. Okey. Maksudnya kecil saiz glucose besar dan asid amino. Okey. Okey. Okey, ini adalah pergerakan bahan melintasi bahan membran plasma. Okey. Kita tengok. Dekat dui lapisan fosfolipid, kita tengok yang bahagian ni. Okey, kita tengok bahagian ni dulu. Kita tengok kotak hijau dulu. Kotak hijau benda apa yang boleh lalu? H2O, molekul tidak berkutub. Hanya itu saja boleh lalu. Yang boleh masuk ke dalam, yang boleh lalu ni hanyalah H2O. Kita ingat H2O ni adalah apa? H2O adalah molekul berkutub. Okey. Maksudnya kita ingat, okey, kita tulis simpelkan dekat sini. Lapisan dui fosfolipid sama dengan hanya apa boleh masuk? Molekul. Molekul apa? Molekul ada dua. Molekul berkutub dan tak berkutub. Itu sahaja boleh melaluinya. Dan ada lagi, jangan lupa, ini kan juga kita tengok molekul larut lipid juga dia lalu. Okey? Jadi kita tulis kat sini ada lagi satu, molekul juga, tapi ada satu lagi, molekul larut lipid ataupun larut lemak lah, lipid. Okay, larut lemak. Okey, korang tulis ringkasan ni bagi korang faham. Okey. And then kita tengok pula bahagian besar ni, besarnya ini adalah protein liang. Kita tengok ada liang lurus sahaja liang tu. Jadi kita ingat protein liang. Okey, hanya apa boleh masuk? Molekul kecil dan ion. Dan kita tengok pula ni apa? Protein pembawa. Protein pembawa hanya molekul besar sahaja boleh masuk. Molekul pembawa. Hanya apa? Molekul besar sahaja. Okey. Inilah kita dapat ringkaskan pada gambar raja. Biasanya kita nak study bio, you see gambar, translatekan kepada ayat. Ataupun mind map lah, ikut korang lah. Okay, next kita tengok pengangkutan pasif. Pengangkutan pasif, proses pengangkutan pasif boleh dianalogikan seperti mengayuh basikal menuruni curun bukit. Okay, menuruni curun bukit. Ni bukit. Orang kat sini. Dia naik basikal lah. Okay, basikal. Proses ini tidak melibatkan penggunaan tenaga. Okey, korang ingat. Kalau dia melibatkan pasif, dia naik basikal. Cycle. Bicycle lah. Pasif, kita ingat analogi dia turun bukit, naik basikal. Korang boleh analogikan lah. Naik basikal. Basikal. Kalau korang turun bukit lah kan korang nak kena kayu juga kan. So, ni tak payah lah. Okey. Proses tak melibatkan tenaga lah. Okey, turun tak perlu nak kayuh dah lah. Happy je. Resapan ringkas, osmosis dan perasapan membantu ialah contoh pengangkutan aksif. Resapan ringkas, osmosis dan resapan berbantu ialah contoh pengangkutan aktif. Pasif. Okey, jadi kita keluarkan pasif. Dia ada osmosis. Resapan ringkas dulu. Resapan ringkas. Nampak tak warna ni? Nampak kan? Okey. Osmosis dan resapan berbantu. Okey. Kita belajar. Kita belajar resapan ringkas. Okey, Sat nah. Allah. Sat. Okey. Kita sambung. Okey, kita tengok resapan ringkas. Okey. Resapan ringkas. Okey. Resapan ringkas adalah pergerakan molekul ataupun ion dari kawasan tinggi ke mana? Ke kawasan yang berkepekatan rendah. Iaitu molekul bergerak menuruni kecurunan.
berkepekatan sehingga keseimbangan dinamik tercapai. Keseimbangan dinamik maksudnya 50-50. Hal ini berlaku sama ada melalui membrana plasma atau tidak. Maksudnya bebas. Bebas. Keluarkan maksudnya bebas. Mana-mana boleh. Molekul larut lipid, larut lemak lah, asid lemak dan gliserol. Oksigen serta karbon dioksida meresap melalui dua lapisan fosfolipid secara resapan ringkas. Dan kita kena ingat resapan ringkas ini, okey. Kita ringkaskan dia, resapan ringkas dia melibatkan pemindahan gas. Okey, gas. Okey, gas pun boleh tau. Inilah bahan-bahan yang boleh lalu. Okey, gas karbon dioksida, gas oksigen, asid lemak dan gliserol. Okey, second kita tengok osmosis. Osmosis dia melibatkan air. Osmosis adalah proses pengangkutan pasif yang serupa dengan resapan tetapi melibatkan molekul air. Tetapi ini melibatkan molekul air. Osmosis ialah pergerakan bersih molekul air secara rawak. Secara rawak dari kawasan keupayaan tinggi. Sama juga, tinggi ke rendah. Merentasi membran telap memilih. Ingat, ada syarat dia melalui melalui pula, bukan melalui. Okey, merentasi telap memilih. Telap memilih kita ingat hanya syarat-syarat tertentu saja boleh lalu. Okey. Okey. Membran telap memilih adalah telap terhadap air tetapi tidak telap terhadap sesetengah bahan larut seperti molekul sukrosa. Keadaan yang sama juga berlaku di dalam sel melalui dua lapisan fosfolipid. Maksudnya sel juga adanya osmosis. Okey, kita tengok ni. Osmosis. Kita tengok dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Okey. Maksudnya kita tengok molekul air tau. Dia melibatkan molekul air. Dekat sini banyak, sini sikit. Bila dia dah seimbangkan, sini semua banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Sama. 5 sama dengan 5. Okey. Kat sini apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sini. 1, 2, 2. Tak sama. Jadi, dia kena seimbang. Dapatlah 5, 5. Okey. Jangan tengok ketinggian air, osmosis hanya melibatkan, okey. Jadi boleh osmosis melibatkan air ataupun molekul air. No, bukan air, molekul air. Okey. Osmosis melalui dua lapisan fosfolipid dari kawasan kepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Maksudnya sini berlaku, okey. Osmosis ini berlaku dekat kawasan telap memilih. Okey, dia berlalu kat lapisan fosfolipid lah. Sini dia banyak akan pergi ke sikit lah. Dia akan pergi sedikit demi sedikit bagi seimbang. Okey, kita tengok resapan berbantu. Resapan berbantu bahan yang tidak larut dalam lipid seperti ion. Okey, resapan berbantu ia boleh melibatkan fruktosa. Fruktosa kalau soalan tanya lah. Bahan yang tidak larut, okey. Bahan-bahan ini bergerak merantasi membran dengan bantuan dengan bantuan protein pengangkut. Okey. Atau protein pengangkut ni protein pembawa lah. Okey, pembawa. Proses pergerakan ini disebut resapan berbantu. Resapan berbantu tidak memerlukan tenaga kerana kita ingat resapan berbantu ni ditolong oleh protein pembawa. Okey, sorry. Ditolong oleh protein pembawa dan liang. Atau liang tau. Atau liang. Okey. Proses pergerakan ini disebut dia baca saja. Okey. Proses ini berterusan sehingga keseimbangan dinamik. Osmosis ke segala macam ke akan terus berterusan sehingga seimbang. Okey. Tengok pula protein liang dan protein pembawa. Protein liang mempunyai liang atau terusan untuk membolehkan molekul kecil terlarut serta ion meresap merantasi membran plasma. Liang mengandungi ciri dalaman spesifik yang hanya membenarkan ion tertentu melaluinya. Ingat, protein liang ada lubang. Protein liang ada lubang dan hanya benda tertentu sahaja
protein pembawa mempunyai tapak spesifik dan hanya boleh bergabung dengan molekul tertentu sahaja. Misalnya molekul glukos hanya boleh bergabung dengan tapak spesifik pada protein pembawa glukosa sahaja. Okey? Okey, itu dah berapa sangat. Okey, ni macam mana pergerakan molekul. Okey, kita belajar. Ni adalah secara resapan berbantu. Maksudnya dibantu oleh. Dibantu oleh. Okey, kita tengok yang pertama. Ni yang pertama. Kepekatan glukos di luar sel lebih tinggi daripada sitoplasma. Maksudnya ni luar, ni dalam. Maksudnya dalam ni banyak. Asal. Sorry. Okey, maksudnya dekat luar ni banyak. Dan kita kena bagi seimbang. Kena mesti sampai keseimbangan dinamik. Okey? Lepas apa? Okey. Yang kedua, glukosa bergabung dengan tapak spesifik pada pembawa protein. Ni protein pembawa lah. Protein pembawa. Okey, kita ingat protein liang hanya lurus saja. Kalau protein pembawa dia ada bentuk yang unik macam ni boleh. Macam ni boleh. Dia banyak tau. Okey. Yang ketiga, protein pembawa berubah bentuk untuk membolehkan molekul glukos melalui. Okey, kita kena ingat protein pembawa dia hanya molekul besar sahaja. Molekul besar. Okey. Dan masuk ke dalam sel. Dan yang keempat, protein pembawa kembali ke bentuk asal dan bersedia untuk mengangkut molekul yang lain. Maksudnya dia hanya buka ni, sini tutup. Bila dia masuk dah, bila dia masuk, sini tutup, sini buka. Dia gitulah macam nak kata, macam tu lah. Okey, kita tengok pula pengangkutan aktif. Pengangkutan aktif pergerakan bahan molekul atau ion merentasi membran plasma menentang. Maksudnya menentang kecurunan kepekatan. Maksudnya maybe rendah ke tinggi. Biasanya kita sebut tinggi ke rendah. Okey. Memerlukan tenaga daripada molekul ATP, adenina tritosfosfat yang berjana semasa respirasi sel. Okey. Jom kita tengok pengangkutan aktif ni ada apa? Pengangkutan aktif memerlukan protein pembawa spesifik yang mempunyai tapak spesifik untuk bergabung dengan molekul atau ion. Protein pembawa juga mempunyai tapak untuk bergabung dengan molekul ATP. Protein pembawa berubah bentuk apabila kumpulan fosfat bergabung kepadanya, kemudian molekul atau ion bergerak melintasi membran. Okey, hanyalah apakah itu pengangkutan aktif. Jom kita tengok lagi. Pengangkutan aktif mengakibatkan pengumpulan atau penyingkiran molekul atau ion dalam sel. Protein pembawa yang terlibat dalam pengangkutan aktif biasanya dikenali sebagai PAM. Misalnya dalam sel haiwan, protein pembawa yang mengangkut ion natrium keluar sel dan ion kalium ke dalam sel disebut sebagai PAM natrium dan kalium. Okey, bila soalan akan tanya PAM apakah yang terlibat dalam sekian, kita mesti kaitkan benda apa yang ada. Contohnya kat sini ada ion kalium dan ion natrium. Jadi kita teruskan nama dia sebagai PAM natrium kalium. Mekanisme, kita tulis penuhlah mekanisme PAM natrium kalium. Okey. Ni kita zoom sikit. Okey, okey. Yang pertama, macam mana benda ni terbentuk? Yang pertama, 3 ion natrium bergabung dengan protein pembawa. Dia bergabung dengan protein pembawa. Second, molekul ATP. Molekul ATP ni adalah molekul tenaga. Terurai kepada ADP. Dia urai lagi dan P-fosfat, kumpulan fosfat terikat dengan protein pembawa. Maksudnya ATP, dia berpecah menghasilkan P dan ADP. Okey. Dalam masa logiknya, P ni adalah fosfat. Dia bergabung dengan ADP, dia akan membentuk ATP. Dia akan ceraikan baliklah. Dia akan terurai balik kepada keadaan asal. Okey, yang ketiga. Ikatan fosfat membekalkan tenaga untuk mengubah bentuk. Maksudnya, fosfat inilah yang akan beri tenaga kepada protein pembawa ni untuk mengubah bentuk. Untuk, disimpulkan UTK, ubah bentuk. Untuk mengubah bentuk. Okey, kita kecilkan balik. Okey. Sorry. Okey, yang keempat. 2 ion kalium dari sel luar bergabung dengan protein
pembawa. Kumpulan fosfat meninggalkan protein pembawa. Fosfat dia belahlah lepas tugas dia selesai. Kehilangan kumpulan fosfat mengembali ke bentuk asal protein. Bila fosfat hilang, kembali ke bentuk asal. Dan ion kalium diangkut melalui protein pembawa ke dalam sel. Itulah cara-caranya. Okay, next. Okay, saya tak akan ajar habis sebab line saya pun duduk ni je ni. Sampai sini je kita belajar. Bukan sini, ada lagi. Pengangkutan aktif lagi ni. Terdapat satu lagi pump, iaitu pump proton. Pump proton contohnya yang terlibat dalam sistem dalam sel epitelium yang melapisi rongga perut. Pump proton menyebabkan kandungan perut berasid. Tenaga daripada ATP membolehkan ion hidrogen diangkut oleh protein. Sekian-sekianlah. Hal ini menyebabkan pengumpulan ion hidrogen dan penghasilan asid dalam rongga perut. Okey, jom kita tengok perbandingan. Apakah persamaan dan perbandingan? Soalan kata yang macam tu, kita tengok dulu persamaan dulu. Bila soalan kata bandingkan, kita bagi benda baik dulu. Kita beri persamaan dulu. Baru kita bagi perbezaan. Okey, yang pertama ni. Persamaan mengangkut bahan merantasi bahan. Fungsi sama apakah okey. Pengangkutan pasif dan aktif mengangkut bahan merantasi membran dan berlaku melalui membran telak memilih. Okey, ni persamaan dia. Yang kedua. Okey, kita tukar warna pen. Kita tengok perbezaan dia pula. Okey. Okey, yang perbezaannya, pengangkutan pasif, kita ingat analogi naik basikal turun bukit. Okey. Tidak memerlukan tenaga. Okey. Berlaku mengikut kecurunan kepekatan. Maksudnya tinggi ke rendah. Inilah kecurunan kepekatan. Okey, tulis kat sini kecurunan kepekatan. Maksudnya dari tinggi ke rendah. Okey. Saya padam ni. Nampak sikit tu. Okey. Berlaku sehingga keseimbangan dinamik tercapai. Maksudnya 50-50. Sama. Okey. Dan itulah perbezaan dia. Kalau aktif pula, dia songsang sikit. Kalau sini dia tak perlukan tenaga, tapi ia memerlukan tenaga. Maksudnya dia naik. Okey. Kalau pengangkutan aktifnya pula, dia naik basikal. Naik bukit. Ini tenaga. Kayuh basikal naik bukit dan berlaku menentang kecurunan. Maksudnya biasanya orang lebih suka turun bukit ke naik bukit. Tapi dia naik bukit. Dia naik bukit pula. Naik bukit maksudnya dari rendah ke tinggi. Okey. Dan yang ketiga, berlaku pengumpulan dan penyingkiran molekul ataupun ion. Dia tak berlaku seimbangan, tetapi dia hanya berlaku pengumpulan. Maksudnya dia akan berkumpul lah. Dia akan berkumpul ataupun dan ada singkirkan molekul dan ion. Okey. Okey, saya tak boleh ajar dalam sangat. 30 minit je. Okey. Setakat ni, okey. Nanti kelas 2 minggu lepas kita akan masuk pula pergerakan bahan berorientasi membran plasma dalam organisma hidup. Okey, ada apa persoalan tak? Okey. Tak ada, thank you so much. Okay, thank you so much. Kalau ada pertanyaan, boleh terus tanya. Okay. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Saya berkelawar sebab line saya problem. Okay. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.